Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Wallahu allazi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadah huwa rahmanur rahim. Wallahu allazi la ilaha illa huwal malikul quddus Al-Malikul Quddus As-Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir. Subhanallahi amma yushrikun. Wallahul Khaliqul Bari'ul Musawwir, lahul asmaul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh wa huwal azizul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala manja minallah illa ilayhi, amma ba'd. Ayyuhal mu'minun ittaqullah, usikum wa iyaya bittaqwallah, faqad fazal muttaqun. Sidang Jumaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua tergolong dalam golongan hamba-hambanya yang benar-benar bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, summa alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillahi ala kulli ni'mah. Pertama mula dan selama-lamanya merafakkan setinggi-tinggi syukur kehadrat Allah Azza wa Jalla di atas segala nikmat yang telah Allah kurniakan kepada kita hari ini, terutamanya nikmat iman, amal ketaatan. Yang mana nikmat iman, amal dan ketaatan ini adalah satu anugerah yang Allah berikan hanya kepada yang terpilih. Tidak seperti dunia. Walaupun dunia ini tak semua orang dapat pun. Kalau kita lihat kedudukan, ada yang susah, ada yang senang. Ada orang tu berusaha siang malam pagi petang nak senang, tapi susah juga. Ada orang tu dia tak nak pun senang, senang pula. Jadi kita dok sangka dunia ni payah nak dapat, tak semua orang dapat. Ya, memang tak semua orang dapat dunia itu, tetapi Allah bagi siapa saja yang nak. Tak kira siapa beriman atau tidak. Walaupun tak semua orang dapat dunia itu, tapi syarat nak dapat siapa saja pun tak apa. Berbeza dengan iman. Adapun iman ini adalah kurniaan Allah Subhanahu wa taala hanya senya kepada insan yang terpilih. Dalam surah An-Nur ayat 35, yahdillahu linurihi man yasha. Allah memberi hidayah dan petunjuk kepada siapa yang aku kehendaki. Jadi kita kena mesti bezakan nikmat tersebut, walaupun kedua-duanya nikmat maksudnya. Adapun nikmat dunia itu kul mata'ud dunya qalil, kata Allah surah An-Nisa ayat 77. Dunia itu kesenangan yang kecil, nikmat
kesenangan, tapi sifatnya qalil, sedikit. Namun yang sedikit itulah yang menjadi ujian besar, menjadi perebutan yang takkan pernah habis lagi mana dunia ni belum habis, belum kiamat, lagi itulah perebutan akan berlaku. Sehingga orang kata apa, Allah nyatakan dalam kubur, nak masuk kubur pun sanggup nak kubur lagi. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Ya Allah nyatakan. Sebab apa rebut? Sebab sikit. Kenapa tak berebut iman? Pahala tak ada rebut pun, tak banyak. Tapi tak nampak. Yang sikit tu yang nampak besar lah kan. Kalau dalam papan putih, whiteboard tu, sebesar-besar papan putih, ada satu titik hitam. Yang hitam tu yang orang nampak. Sebesar-besar papan putih tak nampak. Nikmat dunia kecil itulah, sekecil-kecil itulah direbutnya. Sebab muncung muka, sebab masa muka, sebab gaduh sini sana. Sebab yang kecil itulah. Orang tak bergaduh lagi pahala. Masa muka apa? Dia tak pernah betul bagi aku soh depan. Geram tu aku. Asyik dia di depan, tak ada lagi lah. Kalau soh depan, biarlah dia, bahagian dia. Dia selalu datang masjid, biarlah dia, bahagian dia. Tapi kalau dunia, dah kecil, sifatnya. Berebut pula tu. Iri pula tu. Tak ada satu pun yang menjanjikan keselamatan di dunia melainkan iman. Jadi beruntunglah yang dapat menukar ataupun membawa pandangan yang hak, yakni pandangan yang benar. Dia melihat dunia ini dengan sifat yang sebenar, yakni kecil. Walaupun ianya nikmat, tetapi ia tidak mampu mengubah atau mengambil alih nikmat yang sebenar, yang hakiki, yang kekal, yang membuatkan kita rasa selamat sekarang ni. Boleh duduk relax, boleh duduk tenang, aman damai ni bukan sebab dunia. Kalau dunia, tu berperang, berebut. Seorang nak mempertahankan, seorang nak merampas. Macam itu yang sedang berlaku di Palestin, di Gaza sana. Itu gambaran dunia cuma sekalian. Satu pihak nak rampas, satu pihak memang nak mempertahankan hak dia. Tapi akan berlaku, itulah dunia. Itulah dunia, sama ada berlaku secara nyata depan mata atau tersembunyi. Memang itu berlaku. Pergaduhan, perebutan telah pun dinyatakan oleh para malaikat ketika Allah nak menjadikan manusia. Dan surah Al-Baqarah ayat 30, wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah bagi tahu pada para malaikat, sesungguhnya aku nak jadikan khalifatul fil ard, pemimpin pada dunia ini. Dunia dah jadi dah waktu tu. Allah jadi siapa pemimpinnya? Lalu malaikat pun jawab, qalu ataj'alu fiha may yusidu fiha wa yasfiku dima. Bukankah nanti kejadian khalifah itu akan membuat kepada kerosakan, permusuhan, pertumpahan darah? Tuan boleh tengok, perkara ni bukan kata kalau yang diukur pergaduhan tu daripada tarikh kejadian itu baru sikit, baru puluhan tahun. Ni sebelum kejadian manusia dah bocor dah apa manusia akan buat. Malaikat tahu dah, para mufassirin mengatakan bahawa pernah ada wujud kejadian manusia sebelum. Berapa kali? Wallahualam. Berapa kali lipat? Wallahualam. Namun penemuan manusia-manusia yang sebelum kita ni rupanya ada. Fosil ditemui di yang terbaru ni di Gua Musang. Ada fosil wanita dengan gelaran Megalodon di arkeologi ni. Tuan boleh search penemuan fosil manusia berusia 14,000 tahun. Kita ulama tarikh, ulama sejarah buat kajian daripada Nabi Adam AS sampai kita ni baru 6,000 tahun.
Yang penemuan yang terbaru ni, mek keledong dah bagi orang perempuan. Orang Kelantan tengok. Tu kat Gua Mus. Mana orang Kelantan sini. Pergi balik Kelantan, pergi cari mana tempat mek keledong tu. 14,000 tahun mas sekalian. Dan ada juga penemuan yang clean juga. Ada lagi lama dekat belah mana tak, Laos ke mana. Makan tahu 10,000 pula, 50,000 ke berapa tak. Maknanya dalam Al-Quran mengatakan malaikat tu seakan-akan dia dapat gambaran. Ialah dia bercakap, bukankah nanti buat permusuhan, pergaduhan, pertumpahan darah? Dari mana dia tengok? Tu lama dalam mufassirin mengatakan ada kemungkinan, tapi wallahualam. Tapi dalam penemuan sains, ada. Tapi nak beritahu mas sekalian, dunia itu pasti berlaku perubahan yang mana berbentuk kerosakan. Pasti dia punya ke arah kehancuran tu wujud mas sekalian. Jadi itu berlaku dan kita sedang menyaksikan depan mata. Apa yang direbutkan itu adalah kul mata'ud dunya qalil. Direbutkan nikmat yang sedikit. Jadi sedang jemaah yang memuliakan Allah SWT, inilah cabaran besar sebenarnya. Walaupun nikmat yang kecil ini adalah nikmat yang bagi setengah itu kecil, di mata dia adalah satu benda sangat besar. Dia terbalik. Yang susah kita hari ini, perubahan yang berlaku nanti dalam hidup kita sepanjang kita ada di muka bumi Allah Ta'ala ini, yang kita struggle nak maintain, nak istiqamah dengan pandangan iman, itu adalah membesarkan nikmat akhirat. Wal akhiratu khairul liman ittaqa. Nak maintain besar rasa nikmat akhirat, nak maintain tengok dunia tu kecil. Walaupun perubahan dunia, tengok sekarang, saya tengok ustaz. Ini saya betul tentang masjid kan. Lain. Ustaz kata tentera jin buat ni ustaz. Siang malam buat. Tapi Masya Allah, tabarakallah, cantik mas kan. Alhamdulillah, nak pula buat tu dengan infak yang ikhlas, sungguh-sungguh tu lagi lain. Tapi masih kecil mas kan. Kecil dunia ini, jangan sampai mengaburi ganjaran yang lebih besar daripada perhiasan dunia, zahratud dunia. Dan ini perkara yang pertama dan utama dalam perbahasan kalau kita singkapi hakikat kehidupan ini. Dan inilah yang Nabi bawa. Mula-mula task force Nabi, modus operandi Nabi SAW. Bila Allah SWT mengutuskan Nabi SAW dan para Nabi dan Rasul sebelumnya, antara mesej yang pertama dan utamanya nak disampaikan, memberitahu pada umat bahawasanya kita ada satu kehidupan yang lebih besar dan kekal. Itulah yaumul akhirah, hari akhirat. Man amana billah wal yaumil akhir. Pertama nak bawa pada iman kepada Allah. Tapi nak beriman pada Allah itu ada pasangan, iaitu hari akhirat. Jadi nak membawa kepada hari akhirat ni satu tugas yang cukup berat, kerana membincangkan perkara yang tidak nampak di mata kepala. Jadi yang susah, yang tak boleh rasa dengan diri rasa badan kita. Diri rasa kita boleh rasa manis ke, masam ke, pahit ke. Apa rasa ni datang masjid? Pahit, kurang garam ke, kurang ni. Senang situ. Apa rasa solat tadi? Manis betul, sedap. Bubur gula ke apa? Senang. Tapi apa rasa sekarang iman? Dia sepi je. Kadang-kadang tak boleh beza. Ada rasa ke? Ada lah. Sedap. Macam mana barang dunia zahir pada badan ada rasa. Cuma diri rasanya, perantaranya adalah anggota badan, lidah kita, sentuhan, pandangan dengan rasa kita. Nah, begitulah nikmat akhirat. Itu diri rasanya hati satu. Lalu berhati-hatilah kalau tidak boleh merasai. Apakah rasa yang kita nak bina? Membawa rasa ketenangan, tenang.
Tenang itu bukan terbina atas kesenangan. Senang hati tengok dah ubah jubin, barulah senang ustaz hati saya. Kau dah susah hati lah ustaz, tengok Allah. Itu bukan tenang tu. Tenang ni dia terbina atas anugerah keyakinan dia kepada Allah SWT, walaupun berbumbungkan nipah, bertiangkan pohon tamar, berlantaikan pasir, datang tenang saja. Ditambah pula dengan perhiasan dunia, lagilah menambah kekhusyukan kerana bertambah kesyukuran. Itu dia. Lagi syukurlah kita masuk, Allah berubah dah tiles dah, ya Allah, sujud tu. Lepas ni kebarangkalian ni, kapet ni mungkin akan berubah juga. Sikit masa lagi nampak dah ni. Kok ada ni kan, kok dapat warna dia lebih kurang macam tiles tu kan, ambil warna kelabu tu macam itu, untuk jalan-jalan tenggelam sikit kaki. Tu dia punya sujud tu zau terus tenggelam. Saya tenggelam dalam apa? Dalam kapet Ustaz. Ingatkan tenggelam dalam kekhusyukan. Tapi boleh menambah, tak ada masalah, tak salah lah dunia ini. Yang salahnya kita lah tertipu dengan dia. Patutnya bertambah kekhusyukan kerana bertambah kesyukuran. Syukur ada dah, tambah. Tengok Allah, ni lagi semangat datang ni. Lagi semangat lah, dunia dah bertambah baik. Takkan kita macam itu juga. Dia kena bertambah. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Sifat dunia, sifat diri, dan apabila berurusan dengan Allah Subhanahu Taala itu memang bersifat makin apa? Makin bagus, makin nikmat, makin semakin. Dan juga bahayanya semakin apa? Semakin tawar hati, semakin sakit hati pun semakin juga. Dia tengok dunia ni dalam keadaan makin aku menyampah lah kan dunia ni. Dia makin sakit hati. Dia jadi satu traumatik, satu perkara yang dia kebencian yang membawa kepada kesumat. Iblis lah. Dia punya dendam dia tu bukan makin sikit mas kalian. Makin hujung makin banyak dendam dia. Sebab tu dia nak memporak-porandakan umat Islam ni dengan satu semangat yang makin bertambah kejahatan itu. Sebab tu kita kena nak lawan, bukan lawan dia dengan kita bunuh dia lagi. Iblis tak mati masih tak sebab kiamat. Tapi nak lawan dia dengan menambah ketaatan kita. Dia bertambah jahat, semangat makin jahat. Jahat dia makin semangat. Jahat makin semangat, kita baik makin semangat. Apa tadi perubahan-perubahan yang berbentuk zahir ini menambah semangat, membantulah. Memang membantu mas. Antara perkara yang dipuji oleh Allah SWT, contoh zaman Nabi Sulaiman AS. Allah puji hamba-Nya yang diberikan nikmat dan dia bertambah taat. Dia ujian yang paling susah dalam hidup ini, ia bersabar dengan kesusahan. Susah. Tapi lebih susah nak bersyukur dalam kenikmatan. Bersabar ketika kesusahan, susah. Tetapi insya-Allah setakat susah nak sabar ni boleh lagi tahan. Tetapi lebih susah nak bersyukur di dalam kenikmatan. Dan kalau kita lihat dunia ini, bila kita singkapi dengan kebenaran, kita buka tabir tirai dunia ni, apa cerita dunia? Rupanya yang menyebabkan kejatuhan bukan kesusahan. Yang menyebabkan kejatuhan adalah kesenangan. Jatuh dia bukan ketika dia susah. Dan susahlah dia jatuh tu. Tak ada lagi orang cerita macam itu. Tak tahulah tentang kalau ada cerita macam itu. Dan bila dia jatuh, time dia susah tu. Tak ada. Orang kata bila dia jatuh, time dia senang, lupa diri. Jalan dongak langit, langgar tiang dia. Nak sangat jalan dongak langit, langgar tiang. Itu dia. Memang dalam satu hadis Nabi SAW,
yang mana daripada perbahasan Abu Ubaidah Al-Jarrah balik daripada Bahrain membawa sejumlah harta. Ketika itu kaum Ansar menyempurnakan solat subuh, dan solat subuh waktu itu ramai, penuh masjid ni, penuh Masjid Nabawi. Ketika melihat mereka, bagi dia tersenyum dan bersabda, aku mengira kamu mendengar bahawa Abu Ubaidah membawa sesuatu. Hari itu kena timing, Abu Ubaidah Al-Jarrah balik pada Bahrain nak bawa satu harta pada Bahrain, dan dapat sekila lah WhatsApp, pagi ni sahabat datang kambing golek. Pahal ni ada yang bocor kan ke? Ada. Betul lah tu kan, nak makan lapar kan bagi, kena pula kambing golek, capati, tanduri, macam-macam lah. Ataupun tak cukup dengan tu, dapat pula salam kau, bagi salam kau. Seorang tak banyak lah, kita peruntukkan seorang dan 500 lah siapa yang datang. Bayangkan zaman sekarang seorang yang datang dapat 500 macam tak tahu lah, kena ambil tiket kat ke depan tu. Kena isi balik macam dulu awal-awal nak masuk, kena data. Lalu Rasulullah SAW ketika tahu keadaan itu, tengok bagi saya tengok ramai. Lalu Nabi tanya pada kaum Ansar, aku mengira kamu mendengar bahawa Abu Ubaidah membawa sesuatu. Lalu mereka pun jawab, ya Rasulullah. Lalu Nabi berpesan, langsung Nabi berkata ketika itu, abshiru wa aminu ma yasurrukum. Abshiru wa aminu ma yasurrukum, fa wallah mal faqra akhsha alaikum walakinni akhsha an tubsata ad-dunya alaikum kama busitat ala man kana qablakum fatanafasuha kama tanafasuha fatahlikakum kama ahlakaskum. Nabi kata apa? Berbahagialah dan berharaplah akan apa yang membahagiakan kamu. Ketika itu kaum Ansar yang datang waktu itu dah gembira dengan tawaran harta. Yang kita lah buat program nak bagi peruntukan ke ataupun sumbangan ke, senyum kawan. Datang ke kita, jangan senyum sangat. Sudah. Gembiralah, berbahagialah apa yang mengembirakan kamu. Rupanya jangan gembira yang berharap dengan apa yang kita senyum tadi tu. Nabi ingatkan, berbahagialah dan berharaplah akan apa yang membahagiakan kamu. Demi Allah, fawallah, demi Allah tiada kefakiran yang aku khawatirkan atas kamu. Nabi tak takut, tak bimbang kita fakir. Ini apa kita takut maksudnya? Kita cukup takut dengan kefakiran. Lalu mesej ini sampai kepada umat, lalu mereka nak keluar daripada kefakiran yang menakutkan, yang merisaukan, walhal Nabi tak pernah risaukan. Ini pun satu tips kehidupan kita yang sebenar. Risau apa yang Nabi risau, takut apa yang Nabi takut, suka apa yang Nabi suka. Maka apa yang Nabi takut, apa yang Nabi risau, apa yang Nabi suka, pasti selari dengan apa yang Allah suka dan apa yang Allah benci. Itu takwa. Fa wallah mal faqra asy'alaikum. Demi Allah, Nabi mulakan dengan sumpah, nak menunjukkan beratnya situasi kehidupan ini, kerana yang akan umat bimbangkan adalah kesusahan dunia. Walhal Nabi tidak pernah khawatirkan akan perkara itu. Malah yang Nabi bimbangkan, walakinni akhsha, dan yang aku khawatirkan atas kamu adalah daripada datangnya dunia kepada kamu. Antu basatad dunya alaikum kama busitas ala man kana qablakum.
sebagaimana datang kepada orang-orang sebelum kamu. Sejarah telah mencatatkan era-era sebelum ini jemaah sekalian, telah pun ada zaman yang dibanjiri dengan dunia. Sebagai contoh, negeri Sabah, sehinggakan negeri itu mendapat gelaran daripada Allah SWT sendiri, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Kan Selangor Darul Ihsan, dia panggil apa, tema kan. Darul Ihsan itu pemerintahnya setuju lah. Ini negeri Sabah, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Siapa kata? Allah kata. Tak boleh cakap apa. Memang seaman-amannya limpah dunia ni mas sekalian. Kalau kesenangan saja, semua pakai kereta mewah, duit banyak, tapi duduk ada bodyguard 24 jam. Oh, itu tak senang kan? Apa orang kata apa, nak nunggu orang nak ngumpak. Buat apa? Ini negeri Sabah, langsung tak ada fikir gitu. Malam tenang, tenang sebab senang pula. Makan buah, apa bekalan makanan tak pernah bercatu. Musim buah tak ada musim. Musafir tak payah bawa bekal, petik saja dalam perjalanan, buah manja. Tetapi mereka berpaling daripada ketaatan. Maka sekarang negeri Sabah tak ada jejak. Begitu juga dengan Qarun, sepupu Nabi Musa alaihi salam, sepupu masyarakat, yang telah diperingatkan tentang keadaan kesenangan dunia ini. Dia kata apa, tak apa, aku tahu, aku faham, tak apa, sekali dapat, senang nampak. Kalau kita tak usaha tak dapat. Lain bahasa, lenggok dia cakap dah lain, jalan pun dah lain. Macam si Sata kan, dia tunjuk dah, dia Nabi dah ajar dah, mendapat amal macam ni jalan. Gelak pun dah. Ni macam kamu gelak dah. Ni gelak orang ada duit ni. Lain. Ni aku dapat, Allah rakam dalam Quran, aku dapat kerana kebijaksanaan aku. Cukup takut, ketakutan dunia ni mas sekalian. Zaman dulu dah dapat. Dan isunya apa? Isunya Nabi kata, fatanafasuha kama tanafasuha. Kamu akan berlumba-lumba nak meraihnya. Percaya mas sekalian. Berlumba itu bukan bermaksud berlari, tapi sekarang kita tengok Allah Akbar, baru buat apa sikit kompo ke, buat diskaun ke, tengok mas sekalian, nak dapatkan baju dia tapi berebut. Ni apa yang terbaru ni, apa makanan tu khunafa, isu di Kota Baru kan, buat majlis apa lah, bertumbuk-tumbuk orang dapatkan khunafa ni pasal. Oh jangan saya pasal dunia sekarang kita dengar macam ni pun ada. Ya, berebut makan, belum orang campak duit lagi kan. Memang perebutan tu, kita ingat ada orang berebut dunia tu Ustaz, ada, try buat. Bukan berebut, bergaduh orang. Jadi perebutan itu zahir dan batin. Ada perebutan dari segi batin. Dia berebut, aku yang kena jadi yang the best, among the best. Ada orang macam tu mereka. Kita alhamdulillah Allah selamatkan. Ada orang yang sukar nak keluar daripada situasi ini. Dia nakkan perhatian dan suka memperhatikan. Dia nakkan perhatian. Ini perbahasan roh ni, riak. Tapi perbahasan kehidupan kita terjemah hasil pada riak itu. Dia terjemah dua perkataan. Nakkan perhatian dan suka memperhatikan. Dia perhati dia orang. Dia perhati orang, nengok dengan dengki, ain pun sampai. Ain, penyakit ain, pom kena kat orang. Oh, anak dia comel dia, dengan dia seorang dia ada anak, habis sak.
Macam penyakit pelik ada di zaman. Rumah tangga, habis semua benda nak digambarkan kebahagiaan dia. Konon-konon nak mendidik umat, tak payah didik orang dengan cara nak bahagia ni. Tak kena gaya orang cakap dengan kau seorang je kerti bahagia. Cakap apa? Orang bukan nak tahu pun hidup, tapi ni zaman dia. Orang berlumba-lumba nak menjatuhkan orang, itu pun berlaku. Dan ini berlaku zaman sekarang, apatah lagi kita menghampiri akhir zaman. Perebutan ni makin nyata zaman sekarang. Tadi kita mulakan dengan bagaimana berebut, berlumba nakkan. Satu pihak nak menuntut kebenaran, dia benar. Satu pihak nak merampas hak. Rebut dah tu. Ini Nabi telah kata. Dan akhirnya perebutan itu akan menyebabkan fatahlikakum kama ahlakashum. Kemudian dia membinasakan kamu sebagaimana telah membinasakan mereka. Rawahul Bukhari dan Muslim. Jadi kesenangan kehidupan dunia kita ini, satu kebenaran yang perlu kita terima walaupun pahit untuk ditelan, kulil haq walau kana murran, iaitu yang menyebabkan kita jatuh bukan susah tetapi senang. Kalaulah ramai manusia mengejar kesenangan, bermaksud kalau kebenaran ni kita bawa pada perbahasan, bermaksud ramai yang mengejar kejatuhan. Salah ke Ustaz hidup senang? Tak salah. Yang salahnya kamu kejar kesenangan. Sedangkan Nabi dah bagi peringatan, jangan kejar. Yang suruh dia kejar apa? Kejar solat. Tapi jangan berlari pula nak solat makruh pula. Berlari dia nak dapatkan solat, jangan. Masuk kejar tu ada hidup kita disibukkan nak dapatkan solat. Disibukkan nak menjaga nikmat yang besar. Semalam bincang dengan seorang sahabat Korea. Dia umur kata dia dah masuk pencung 60 lebih kata. Ada seorang sahabat di situ, sahabat dia kata, itulah masih kerja lagi. Ini bukan soal cerita yang mana masih kerja, tapi nak cerita perbualan ni. Kata company masih perlukan dia. Lepas tu dia punya awak, bukan company perlukan dia, dia yang perlukan company. Dia boleh je kata tak nak, teruskan. Tapi dia cakap apa? Saya bila start, ialah dah tak kerja ni satu nikmat Ustaz, saya boleh solat 5 waktu tu tepat. Nikmatnya rupanya. Nampak dia cakap gitu lah. Nikmatnya Ustaz solat dia tepat waktu ni. Lalu saya punya jawab, tak semua rasa macam itu je. Tak semua rasa macam itu. Bukan suruh berhenti kerja, tapi kalau tengah bekerja boleh usahakan solat awal waktu. Di tengah-tengah kesibukan tu kita boleh stop kerja untuk solat. Boleh? Boleh. Ya Mas Gran. Sebagaimana kita doa nak dunia dah Allah bagi, begitulah kita doa nak solat. Kadang-kadang kita tak jarang ataupun kita rasa tak perlukan bantuan Allah pun. Sampai tak doa minta pun kadang. Seorang Allah ni meninggal lah Mas Gran, Tuan Haji Kamaruddin. Mudah-mudahan beliau ditempatkan di kalangan orang yang beriman, masuk syurga tanpa hisab, dan beliau dikebumikan di Baqi'. Ramadan baru ni sempat saya jumpa sebelum tu, dan alhamdulillah Allah takdirkan kita raya kat sana. Meninggal dia kat Madinah. Antara perbualan yang saya selalu buat dengan beliau, sebab beliau selalu panggil beliau businessman. Setiap kali meeting, setiap kali dia panggil saya bagi ceramah, bagi tazkir untuk ahli staff dia 100 lebih orang di Gombak sana, Batu Kip. Dia kata, apa Ustaz, kadang-kadang saya doa minta apa dah nak dapat soft yang pertama Ustaz. Tak kaji lagi dengar ke? Ini kadang-kadang minta, ialah tak salah dalam meminta, dunia akhirat kena minta ke Allah. Ud'uni astajib lakum. Memang Allah suruh minta. Memang dunia akhirat dulu urusan, tapi biasanya kita minta urusan dunia. Urusan akhirat ni macam dekat akhirat tu. Rupanya akhirat pun ada juga kat dunia juga ni. Antara urusan akhirat solat. Urusan akhirat kita. Dia minta solat sahur pertama. Bukan senang tu. Tak dapat sahur pertama ni.
Nabi kata dah mampu hadis. Kalau tahu apa fadilat sah pertama ni, ngundi nak apa? Tapi inilah katanya kebaikan yang takkan boleh kita jangka, boleh nampak on the spot, walaupun di kempen selalu, kerana ia adalah pilihan Allah. Duduk sah pertama, malaikat doakan keampunan. Ya kan? Malaikat doa keampunan untuk orang sah pertama. Kita ni bak kata almarhum Tuan Guru Datuk Seri Bosan Din Al-Hafiz. Bila kata ingat waktu tu buat pokok kat Kelantan, dia cakap apa? Nak masuk syurga ni mudah je. Perkataan mudah je bukan kata semudah tu. Tapi mudahnya dia nisbahkan apa? Bila kita mati diampunkan dosa, habis. Itulah masuk syurga tanpa hisab. Bukan banyak amalan pahala maksudnya. Pahala satu bab. Ni diampunkan dosa. Bila ampun dosa, dosa tak ada. Bila dosa tak ada, tak payah hisab lah, masuklah. Masya Allah. Kita memanglah nak dapat pahala supaya boleh cover dosa tu. Timbal balik macam itu cuma sekalian. Dalam perbahasan Yaumil Mizan yang dibahaskan oleh almarhum juga, detail antara tajuknya di manakah titian sirat. Tajuk kajian beliau. Tapi tak sempat disebar luas lagi. Bisa sempat dengan syarahan. Ada kajian di antara perbahasan ni, timbangan sirat atau mizan. Mizan itu dia kata apa, antara salah faham kita ingat setiap dosa akan masuk neraka. Tidak, iman sekalian. Dosa kita dikumpulkan, akumulate. Pahala pun dikumpulkan, akumulate. Nanti di sana, di yaumul akhirah, di yaumil mizan, pahala dosa jadi dalam bentuk benda fizikal yang kita nampak sekarang ni, ditimbangkan. Maka berat dosa walaupun satu, dia buat kiraan. Ini beliau kira ni, katalah 999 dosa, 998 pahala. Dia bagi kiraan kan. Berat mana tuan-tuan? 999 dosa, 998 pahala. Berat dosa, neraka dulu. Ini yang gemuruh, berderau darah jantung. Allah, satu je sikit lagi. Ini dapat syafaat. Bagi yang terpilih dapat syafaat. Nabi akan beratkan timbangan pahalanya. 998 dosa, 999 pahala. Kemana tempat kita di masalah? Yang jawab pun tak takut. Dosa, syurga ke apa Ustaz? Syurga. Tu Ustaz, 998 dosa, rahmat Allah, Allah ampunkan semua. Itu kata rahmat tu. Allah dinaikan 998 itu, 999 pahala syurga. Tu dosa Allah ampunkan. Kalau selamat berat pahala lah. Hanya itu gabrah. Itu berdebar antara hari yang sangat mendebarkan itu. Tak tahu mana satu. Ya Allah berdebarnya. Jadi caranya diampunkan dosa di dunia, maka timbangan dosa tak ada, masuk syurga tak bisa. Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan saf pertama adalah saf yang malaikat mohon kepada Allah Subhanahu wa taala diampunkan dosa siapa yang berdosa. Ini kejar. Astaghfirul khairat. Jadi sebenarnya yang mulakan Allah SWT, perbahasan tentang kehidupan ini menjadi perkara utama yang Nabi SAW didik sahabat. Sehingga kalau lihat pada perjalanan, kalau tentang kaji tentang perkembangan tasawuf di alam dunia, tasawuf yang kita buat kajian tu tasawuf di alam Nusantara. Bila Nusantara kita nak kaji, bila start datang kat sini, maka kita kajilah dari mana mula. Maka permulaan memanglah Nabi SAW yang pencetus kepada tasawuf. Walaupun kalimah tasawuf itu tak ada, tetapi elemennya ada, sifat-sifat tu ada. Antaranya adalah itu, tawajuh, mengasingkan diri, berkhalwat atau beruzlah. Mengasingkan diri itu adalah dengan
Kalau lihat hati yang nak ditundukkan, maka disitulah perbahasan mula-mula sekali didikan yang bermula bila iman sampai di masalah. Iman bila masuk, kebenaran masuk dalam hidup, maka apa yang kita lihat adalah perubahan, dipanggil zuhud. Itu panggil marhalah zuhud. Zuhud bil makna dia tidak lagi terkesan dengan dunia yang menipu. Bukan dia tak ada dunia, tapi dunia tak boleh tipu dia. Senang macam mana pun tak tertipu. Susah macam mana pun tak tertipu. Itu zuhud. Bukan berpakaian compang-camping. Zuhud tidak terkesan dengan keadaan dunia. Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala alaih, antara yang menggerakkan pergerakan zuhud, marhalah zuhud, dipanggil halaqah zuhud, yang membawa kepada peralihan melihat dunia ini satu perkara yang hanya sekadar, tidak membawa kepada satu perkara yang mendatangkan keresahan, tekanan, kerana sudah ada yang lebih berat, yang lebih besar daripada dunia. Ada satu tawaran, dan ini kerja yang utama dan seutama-utama. Bila iman masuk dalam hati jemaah sekalian, bila nur melimpah di hati, maka ada pandangan kita melihat dunia. Kalau susah pun tak susah sangat, sebab kita ingat lagi susah akhirat. Ada macam itu dia. Kalau senang pun tak senang sangat, sebab lagi senang ke akhirat. Dia bukan tolak tak nak senang dunia, ni semua lara semua ni. Itu salah tu. Ini semua lara ni, apa ni, tukar-tukar ni lara ni. Sudah. Kalau ada orang macam tu, kita kerahkan dia. Lain macam kamu ni. Bukan macam itu. Masuknya macam tadi. Kenikmatan tu mengubah kita menjadi taat pula. Kenikmatan dunia menambah ketaatan. Nah, jadi sidang jemaah yang muliakan Allah SWT, dan satu hadis lain, kesimpulan kita pada pagi yang penuh barakah. Nabi SAW dalam berkata, Abu Sa'id Al-Khudri berkata bahawasanya Rasulullah SAW berkata, inna aktsara ma akhafu alaikum, apa yang sangat aku khawatirkan atas kamu. Tadi pun Nabi khawatirkan. Nabi khawatirkan apa? Akhsha alaikum. Akhsha antu basata dunia alaikum. Yang ini, inna aktsara ma akhafu alaikum ma yukhrijullahu lakum min barakatil ardh. Abu Sa'id Al-Khudri meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW bersabda, apa yang sangat aku khawatirkan atas kamu adalah apa yang Allah keluarkan untuk kamu dari keberkatan dunia. Allah keluarkan untuk kamu dari keberkatan dunia. Maka ditanya, wa ma barakatul ardh, apa itu keberkatan dunia? Dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, qal zahratud dunya, yakni perhiasan dunia. Tuan ayat sidang jemaah yang mulia taala, akhir zaman ini dunia sifatnya semakin cantik. Cuba tengok. Kalau tengok kereta, ada yang pandai tu buat dia punya apa nama videografik gitu. Yang saya tengok tu Ford daripada zaman 60-an ke 70-an punya kereta, dia bentuk macam bulat-bulat gitu. Dia punya perubahan, transformation dia tukar sampailah Ford sekarang. Ford Ranger sekarang, Ford Vela lah, Ford apa lah, dengan lampunya pakai mentol tu. Sekarang lampu LED macam. Zahratud dunia, perhiasan dunia. Dunia makin canggih, makin cantik, bimbang-bimbang lupa tempat balik. Seronoklah kat sini, habis. Payah tak. Kalau dia rasa seronoklah kat sini, habislah. Nah, ini Nabi duk risau. Maka jemaah yang mulia ta'ala, sebab itulah kita perlu merungkai kembali kehidupan ni dengan kaedah kembali. Bagaimana kalau kita tak terkesan dengan perkara ini, maka kaedah yang dibawakan oleh Nabi SAW itu adalah mengembalikan perbahasan bersandarkan kepada akhlak. Kerana itu yang ditekankan dalam kehidupan ini, akhlak, kerana padanya ada 4 perbahasan besar yang perlu kita serapkan dalam perbahasan kehidupan. Sebab yang kita bincang-bincang tadi itu susah senang, dunia ni
dengan perangai tadi, semua tu dirangkumkan dalam, kalau kita boleh jaga kalimah akhlakul karimah, maka kita akan boleh insya-Allah mendepani kehidupan dunia yang menjadi cobaan besar ini. Dunia ni bukan cobaan kecil-kecil, ramai yang tumbang dengannya. Barsisa ulama Bani Israel, Barsisa, kita boleh search Barsisa, yang mana diuji dengan dunia dua sekali, iaitu kesenangan satu, kedua wanita pun juga dalam perbahasan dunia. Dunia ni kan indah ni kan, perhiasan ni. Sebenarnya perhiasan dunia tak ada ertinya kalau tiada wanita di belakang sana. Punya dah tak ada ertinya, dah pun Allah jatuhkan bagaimana keadaan Nabi Adam AS. Bukan kata di dunia yang sekalian, di syurga. Syurga tu Allah tak terlintas di fikiran, tak boleh nak bayangkan macam mana, hati pun tak lintas macam mana syurga. Maknanya Masya Allah, indah sangat. Dalam indah sangat pun Nabi Adam AS duk menung mingki, macam itulah, seorang juga. Maka Allah jadikan wanita di syurga. Maka wanita juga adalah cobaan besar di dunia. Dan wanita pula cobaannya dunia pula, perhiasan. Dia tu dah perhiasan dah, sepatutnya suka berias. Suka berias tak ada masalah, tapi untuk dilihat oleh orang yang tak sepatutnya, bukan untuk suaminya. Dia pula tak rasa puas berias untuk suami, seorang je tengok tak puas, maka nak kena ramai tengok baru puas. Kalau gitu habis, dia termasuk dengan tipu daya dunia. Kalau dia puas dengan suami dia tengok, maka dia tak adalah sibukkan perhatian orang lain. Kalau semua wanita puas dengan untuk dilihat oleh suami, lepas tu dia cakap pula, suami yang tak puas tengok saya, Ustaz, saya nak puas dilihat oleh suami. Suami puas dah aku tengok kau, pula dah suami. Kita pun jawab, jangan pedulikan kata suami tu, lantak dia. Ni wanita ni kena didik hatinya, bila biar dia puas dilihat oleh suami, ataupun biar suami dia lihat sampai puas, macam itu, supaya tidak terfitnah wanita itu. Kalau semua wanita dikembali dengan prinsip asal dia, maka selamat juga, kurang beban itu. Tapi hari ini bila zahratul dunia tu makin banyak, makin keluar, wanita pun nak dilihat di luar, banyak berada di luar, hati-hati. Dan ini semua berlaku. Dan kita kembali pada perbahasan akhlak, siddiq, amanah, fatanah, tabligh, soft. Ini yang kita garis pandukan. Dan insya-Allah pada perbahasan akan datang, kita akan mendalami tentang usul yang pertama, bagaimana nak menilai kembali dunia dan seisinya. Tadi kita buka gambaran situasi, keadaan, dan kita terus pergi kepada kaedah, iaitu bermula dengan siddiq, benar. Sifat wajib bagi Nabi SAW pertama itu siddiq, benar. Maka siddiq ini akan menjadi perisai, ibarat cermin mata pun boleh, pandangan boleh. Maka melihat dengan siddiq, melihat dengan jujur, melihat dengan benar. Apa yang dilihat? Pertama nak dilihat tu dunia, sebab kita nampak dunia dulu. Maka dunia perlu orang kata apa, dinilai semula, ditafsir semula mengikut perbahasan siddiq. Jadi banyak nas yang kita akan bincangkan, surah-surah yang menggambarkan dunia pada kacamata yang benar. Wallahu alam. Itu saja perbahasan kita pada pagi yang penuh barakah ni. Mohon maaf bila saya ada kekurangan, kata-kata tu kurang bicara dalam penyampaian. Hanya Allah Ta'ala sajalah yang mampu menyempurnakan perbahasan kita pada pagi yang penuh barakah. Aku lupa hadza wa sallallahu alaihi wa lakum wa bil taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangguh dengan tasbih kafarah nusrat. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana fi khusr. Allazina amanu wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw. Wallahu a'lam bis-shawab.